Terima kasih. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah menyeru agar majikan di negeri ini diminta lebih terbuka dalam memberi peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya OKU. Perinciannya kita bersama Konstantin Palawan langsung dari negeri di bawah Bayu. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri hari ini merasmikan Kampus Satelit Institut Kraftangan Negara IKN Sabah di Kota Belud yang merupakan inisiatif menyebar luas latihan kemahiran kraf sekaligus meningkatkan penyertaan golongan belia melalui pendidikan, latihan kemahiran secara formal dan fleksibel selain program pengajian sepanjang hayat. Datuk Nancy ketika berucap memaklumkan buat masa ini seramai 18 pelajar sedang mengikuti pengajian sijil kursus seni kraf songket dasar dan seni kraf rotan di kampus satelit berkenaan secara sepenuh masa selama 2 tahun. Kraftangan Malaysia menyasarkan seramai 268 pengambilan pelajar baharu menjelang 2025. Turut hadir dalam majlis perasmian berkenaan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Gwandi Kohoy dan Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia Ibrahim Ismail. Sementara itu, Datuk Nancy ketika ditemui media menggalakkan kerjasama strategik bersama penggiat industri kraf tempatan bagi memperkasa penglibatan belia dalam industri berkenaan. Ini termasuk melalui penganjuran pertunjukan fashion untuk mempromosi keunikan kraf tempatan serta strategi pemasaran produk kraf tempatan. Gunakan program-program bersama dengan sama ada swasta atau kerajaan. Always make sure that kita perlu sama-sama membantu untuk mempromosikan. Macam kita mempromosikan kain batik, mempromosikan kain songket, yang ini tenunan ini, promosikan dalam apa juga event yang kita ada. Dalam majlis sama, Datuk Nancy turut menyampaikan sijil program pembangunan kemahiran komuniti kraf PPKK peringkat negeri Sabah bagi 11 program PPKK di Kota Belud, Kudat, Keningau dan Semporna selain sijil usahawan kraf kayu. Para majikan di negeri ini diminta lebih terbuka dalam memberi peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya OKU. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, majikan yang berbuat demikian layak mendapat insentif pengajian pekerja OKU yang disediakan kerajaan. Perkeso sedia membantu daripada segi pemadanan jawatan melalui maklumat dibekalkan majikan. Kepada pihak industri di luar sana, kepada pihak majikan, teruslah menyokong usaha kami supaya mengiklankan apa juga jawatan yang bersesuaian untuk kami bantu golongan ini mendapat pekerjaan, dan kami akan bantu untuk penempatan seterusnya, dan juga apa yang penting ialah pihak industri sebenarnya akan mendapat insentif sehingga RM1,000. Dr. Muhammad Ali ditemui RTM dalam program peluang pekerjaan anjuran Perkeso di ibu pejabatnya di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Buat julung kalinya, program ini memfokuskan OKU Pekak dan peserta Return to Work RTW Perkeso, iaitu program membantu pencarum cedera atau menghidapi penyakit dipulihkan dan kembali semula bekerja. Ini pengalaman baru untuk saya kerana sebelum ini selalu gagal mencari pekerjaan. Ya, pertama kali saya menghadiri program seperti ini dengan sokongan daripada SSD dan membantu semua rakan-rakan pekat saya yang lain lah. Saya rasa gemetar sebenarnya sebab ini pertama kali saya menyertai program temu tugas seperti ini. Jadi saya berharap peluang ini walaupun pertama kali, tapi saya tengok ada mendapat sambutan yang baik juga daripada majikan. Program ini disertai 9 majikan menggunakan insentif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Pencana, melibatkan 11 peserta RTW Perkeso dan 36 ahli Persatuan Pekak Sabah. Seramai 254 pendatang asing tanpa izin parti Indonesia dihantar pulang melalui Pelabuhan Tawau ke Nunukan Indonesia semalam. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Imigresen JIM Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin, ia merupakan pengantaran kali ketiga menjadikan jumlah keseluruhan parti dihantar pulang ke negara berkenaan 536 orang. Kesemua parti berkenaan ditahan di depot-depot imigresen sejak 2020 atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 pindaan 2002.
Jelas Datuk Dr. Muhammad Sadeh, mereka telah menjalani hukuman mengikut perundangan negara sebelum dihantar pulang ke negara asal. Proses tapisan kesihatan ketat termasuk ujian saringan COVID-19 dilaksanakan bagi memastikan tidak wujud penularan jangkitan sebelum penghantaran pulang. Sehingga kini 1,229 warga asing parti berjaya dihantar balik oleh Jabatan Imigresen Sabah. Program Jelajah Ramadan RTM 2021 peringkat Sabah kini berada di Keningau, iaitu destinasi kedua selepas jelajah bermula disanakan pada 16 April lalu. Untuk mengetahui perkembangan semasa, kita bersama pelapor Edith Joseph. Baiklah, terima kasih rakan di studio, dan pada hari ini berlangsungnya Jelajah Ramadan RTM di peringkat negeri Sabah tahun 2021 khususnya di daerah Keningau, dan bersama saya pada ketika ini dengan pengurus penyiaran stesen Radio Keningau FM Puan Ivy Rudolph. Selamat petang Puan. Ya, selamat petang. Ya, mungkin boleh kongsikan sedikit perkongsian mengenai aktiviti Jelajah Ramadan untuk tahun ini. Ya, baik, terima kasih. So, untuk pengetahuan umum, Keningau FM merupakan stesen yang kedua yang akan menjalankan aktiviti Jelajah Ramadan RTM pada tahun ini. Dan kita akan memulakan rombongan ke Kampung Skim Pamalan untuk menyerahkan sumbangan kepada salah satu pesakit buah pinggang, dan seterusnya akan meneruskan perjalanan ke stesen minyak Petronas untuk menghakirkan bubur. Dan selepas itu program akan berjalan. Dan untuk pengetahuan juga, program ini akan dirasmikan oleh Adun N41 Lewan, Datuk Anwar Datuk Ayub di Dewan Keningau. Ya, dan apakah harapan Puan terhadap Jelajah Ramadan untuk tahun ini? Baik. Saya berharap agar program Jelajah Ramadan pada tahun ini akan dapat mengeratkan lagi silaturahim antara RTM dan juga beberapa jabatan yang lain atas sebab pematuhan SOP, dan walaupun dengan secara bersederhana, tapi saya percaya aktiviti ini akan dapat memberi impak lagi besar, bukan sahaja untuk RTM tapi untuk beberapa jabatan yang terlibat sama. Baiklah, terima kasih Puan, dan kita kembali kepada rakan di studio. Sekian perkongsian dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Jalankan tanggungjawab sebagai warga prihatin. Daftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Norlela, silakan.